Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan satu kisah seram. Kisah hasil kiriman email seorang penonton. Penonton ni memang dah tak asing lagi lah di channel ni. Nama samaran penonton tu adalah Apai. Kisah Apai kali ni adalah tentang pengalaman moyang Apai semasa dia berkhidmat sebagai seorang tentera darat menjaga sempadan Sarawak, Kalimantan. Moyang Apai adalah seorang tentera darat, berkhidmat semenjak tahun 1954 sampailah 1971. Sepanjang menjaga sempadan tu, dah banyak kalilah moyang Apai ni terlibat dalam siri-siri pertempuran dengan pasukan pemberontak Indonesia. Dan kisah yang akan diceritakan ni diambil daripada salah satu siri pertempuran yang dialami oleh moyang Apai. Tarikh dan juga lokasi sebenar kejadian dirahsiakan. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran untuk mewakili moyang Apai. Apai minta saya gunakan nama samaran Ayur. A-Y-U-R. Ayur. Semasa perkara ni berlaku, Ayur dah mendapat jawatan sebagai seorang ketua. Ketua kepada Kompeni C. Dalam pasukan tentera darat yang mengawal sempadan Sarawak, Kalimantan tu, ada banyak pelatun. Dan di bawah setiap pelatun, ada banyak company, company A, B, C dan sebagainya lah. Pada masa tu, Ayur dah mendapat pangkat kapten dan memimpin satu company, iaitu Company C. Masa tu, Ayur dan juga seluruh Company C ada di sebuah kem kawalan, kem kawalan sempadan. Bila sebut sempadan negara ni memang dalam hutan lah, hutan tebal. Pada jam 2 pagi, Ayur dapat satu arahan daripada ketua pelatun A. Ketua pelatun mengarahkan Ayur dan juga semua anak buah Ayur dalam Kompeni C tu untuk pergi ke satu lokasi di sebelah selatan. Bila dah dapat arahan tu, Ayur dan juga keseluruhan anggota Kompeni C mula bergerak ke arah lokasi yang diarahkan. Dalam Kompeni C ada 10 anggota. Setiap anggota dilengkapi dengan senjata masing-masing. 7 daripada 10 orang anggota Kompeni C menggunakan senapang jenis Lee Enfield 4 MK1. 2 orang lagi anggota menggunakan senjata yang lebih berat, iaitu brand gun. Dan seorang lagi anggota dalam Kompeni C mengendalikan mortar. Dalam keadaan gelap dan juga dingin angin malam tu, diorang pun bergeraklah menuju ke arah lokasi tu. Bila dah sampai dekat lokasi tu, Ayur mengarahkan seluruh anggota Kompeni C untuk mengambil posisi masing-masing. Lokasi tu adalah kawasan tanah tinggi yang menghadap sebatang anak sungai yang cetek. 7 orang anggota yang membawa senapang, termasuklah dengan Ayur, berada di bahagian yang agak rendah, membentuk formasi yang berbentuk V macam ni. Di tanah yang lebih tinggi, Ayur tempatkan 2 orang anggota yang menggunakan brand gun, menggunakan senjata yang lebih berat. Dan di posisi yang paling belakang, paling tinggi, Ayur tempatkan pengendali mortar. Bila semua anggota dah berada di posisi masing-masing, diorang pun mulalah menunggu kehadiran pasukan pemberontak. Masa pun berjalan, daripada 1 jam kepada 1 jam yang lain. Dah berjam-jam diorang tunggu. Berdasarkan laporan risikan, pasukan pemberontak akan menyerang kem kawalan sempadan daripada arah selatan. Kompeni C yang diketuai oleh Ayur masih lagi sabar menunggu. Dan akhirnya pada jam 7 pagi, pengendali mortar yang berada di posisi paling tinggi dan paling belakang mula menunjukkan isyarat tangan. Isyarat tu menandakan pengendali mortar tu ternampak pergerakan musuh daripada arah selatan. Bila Ayur ternampak isyarat tangan daripada pengendali mortar tu, Ayur pun memberi isyarat kepada keseluruhan anggota untuk bersiap sedia. Tak lama lepas tu, pasukan pemberontak pun mula kelihatan. Seorang demi seorang keluar. Bila kesemua musuh dah berada di kawasan line of fire, maknanya mungkinlah, saya pun tak tahu sangat istilah tentera ni. Tapi boleh jadi line of fire ni, bila musuh dah sampai dekat situ, kita dah boleh tembak. Maknanya berada pada jarak yang boleh dicapai oleh peluru. Saya rasa macam itulah. Bila semua musuh dah berada dalam line of fire, Ayur pun memberi isyarat tangan kepada keseluruhan anggota Kompeni C. Isyarat tu bermaksud fire at will. Maknanya kalau nak tembak dah boleh tembak. Beberapa saat selepas Ayur bagi isyarat tu, Ayur pun melepaskan tembakan pertama. Dan tembakan Ayur tu tepat mengenai musuh. Selepas tembakan Ayur tu,
mulalah kedengaran bunyi tembakan bertali arus daripada kedua-dua belah pihak. Keadaan masa tu memang sangat bingit dekat situ. Masa pun berjalan, dah hampir setengah jam berlalu, tapi belum ada tanda-tanda yang adegan tembak-menembak ni akan berakhir. Pada masa tu, Ayu masih lagi belum memberi kebenaran kepada pengendali mortar untuk melepaskan tembakan. Tapi bila Ayu tengok keadaan melarat macam tu, tak ada langsung tanda-tanda nak berhenti, Ayu pun mengarahkan pengendali mortar untuk mengambil posisi baru. Ayu mengarahkan pengendali mortar untuk beralih ke sebelah kiri untuk keluar daripada line of fire dan mengarahkan pengendali mortar untuk bersembunyi di sebalik akar kayu yang besar. Ayu buat macam tu supaya pengendali mortar tu tak terkena tembakan daripada musuh. Bila pengendali mortar dah berada di sebalik akar kayu yang besar tu, barulah Ayu memberi kebenaran untuk pengendali mortar melepaskan tembakan. Pengendali mortar pun mula melepaskan 3 das tembakan. Sementara tu, Ayu pula melemparkan beberapa biji bom tangan ke arah musuh. Selepas 3 das tembakan mortar dilepaskan dan juga beberapa biji bom tangan daripada Ayu tu, dah tak kedengaran lagi bunyi tembakan daripada pihak pemberontak. Tak lama lepas tu, Ayu pun mengarahkan ke semua anggota untuk buat visual surveillance untuk memantau keadaan musuh. Bila semuanya dah nampak clear, barulah Ayu dan juga anggota kumpulan company C bergerak menuju ke arah musuh. Ayu mengarahkan 7 orang anggota company C untuk secure location dan 2 orang lagi ikut bersama dengan Ayu. Selepas meronda kawasan tu, Ayu terjumpa 4 mayat musuh dan Ayu terjumpa jejak darah, menandakan ada seorang musuh yang dah terkena tembakan tapi berjaya melarikan diri. Ayu dan juga 2 orang anggota mula menjejak darah tu. Daripada kesan darah tu, Ayu dah dapat anggarkan macam mana kondisi musuh yang lari tu. Ayu dah boleh agak musuh tu memang cedera parah lah dan dia tak akan boleh pergi jauh. Jejak darah tu menghala ke hulu sungai. Jadi Ayu dan juga 2 orang anggota ni bergeraklah menuju ke hulu sungai. Tak lama lepas tu, Ayu dan juga 2 orang anggota ni terjumpa sepucuk senapang jenis rifle. Senapang tu berlumuran dengan darah. Pada masa tu, Apai dah arahkan 2 orang anggota yang bersama dengan dia ni untuk berjaga-jaga. Sebab boleh jadi musuh yang cedera tu berada hampir dengan diorang. Diorang bertiga pun teruskan pencarian menelusuri anak sungai tu. Tak lama lepas tu, Ayu terperasan sesuatu. Ayu terperasan ada satu pergerakan daripada satu pohon kayu yang kecil di tepi sungai. Dan satu benda lagi yang Ayu perasan, berdekatan dengan pohon kayu yang kecil tu mengalir aliran air sungai yang berwarna merah. Jadi memang confirm lah musuh yang cedera parah tu ada dekat dengan pohon kayu yang kecil tu. Jadi Ayu dan juga 2 orang anggota ni bergeraklah perlahan-lahan dan berhati-hati ke arah pohon kecil tu. Bila diorang bertiga dah sampai dekat pohon kecil tu, memang betul lah ada seorang musuh daripada pihak pemberontak ni terbaring dekat situ dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Keadaan dia memang ngeri lah. Perut musuh tu terburai. Sekali pandang aja, Ayu dan juga 2 orang anggota ni dah boleh agak apa yang terjadi dekat musuh tu. Musuh tu sebenarnya terkena tembakan mortar. Sebab itulah perut dia sampai terburai macam tu. Bila Ayu tengok keadaan musuh tu nyawa-nyawa ikan macam tu, dia terus keluarkan parang. Parang yang ada terselit dekat pinggang dia. Dan Ayu terus memenggal kepala musuh yang nyawa-nyawa ikan tu. Sekali cantas saja, kepala musuh tu terus bercerai dengan badan. Pada masa tu, 2 orang anggota yang ikut Ayu ni hanya mendiamkan diri saja. Pada masa itulah Ayu ni bercakap dengan dia orang. Aku kesian tengok dia. Dah lama dia menderita sakit macam tu. Makin lama kita biarkan, makin lama dia menderita. Lepas tu Ayu pun ambil kepala musuh yang dia penggal tadi tu. Dan dia orang bertiga pun kembalilah dekat grup dia orang. Bila keseluruhan anggota company C dah berkumpul balik, dia orang pun berehatlah dulu. Berehat sekejap, lepas tu baru dia orang sambung perjalanan balik ke pos kawalan sempadan. Bila dia orang dah sampai dekat pos kawalan sempadan tu, keseluruhan anggota company C pun bersurai. Maknanya balik ke kemah masing-masing lah. Berehat dan menunggu arahan selanjutnya. Pada masa tu Ayu pergi dekat kemah dia. Dia ambil kepala yang dia penggal tadi tu dan dia siat kulit. Kulit yang ada di kepala yang dia penggal tu. Saya tak tahulah kenapa Ayu buat macam tu. Boleh jadi memang dah jadi tradisi. Tradisi pahlawan Iban ke, tak tahulah. Mungkin macam tu. Tapi daripada apa yang Apai cerita dalam email, anggota company C yang lain macam tak pelik lah dengan apa yang Ayu buat. Sebab majoriti anggota company C adalah berbangsa Iban.
Menjelang tengah hari, company C mendapat arahan daripada pihak atasan lah, mungkin ketua platoon, memberi arahan kepada company C untuk melakukan operasi search and destroy pada waktu malam. Jadi Ayo pun kumpulkan ke semua anggota company C dan buatlah briefing. Maknanya mungkin dia orang bincang strategi ke apa-apalah. Lepas dah buat briefing tu, dia orang pun balik ke kemah masing-masing dan berehat. Sebab malam nanti dah nak kena buat dah mulakan operasi tu. Operasi mencari dan memusnah saki baki anggota pemberontak. Tepat jam 8 malam, Ayo dan juga keseluruhan anggota company C mula bergerak menuju lokasi yang diarahkan untuk mencari dan memusnah saki baki pasukan pemberontak. Dan operasi itu dilakukan dalam skala 10 batu persegi. Semasa melakukan operasi itu, Ayo dapati memang ada jejak. Banyak jejak pasukan pemberontak ni. Tapi jejak tu semua berselerak dan sangat sukar untuk menentukan ke arah mana kumpulan besar pemberontak tu pergi. Sebab pasukan pemberontak ni seolah-olah berpecah. Tiba di satu kawasan lereng bukit, pada masa tu dah pukul 1 pagi lah, dah hampir pukul 1 pagi. Ayo mengarahkan keseluruhan anggota company C untuk berhenti melakukan operasi. Dan berehat seketika. Pada masa tu dia orang semua berehat dalam keadaan berbaring lah. Berbaring dan membentuk satu bulatan yang besar. Sedang dia orang semua berehat berbaring tu, datang satu bau yang sangat busuk, bau bangkai. Dan Ayo dapat dengar ada beberapa orang daripada anggota company C yang bersuara merungut bau busuk tu. Pada masa tu Ayo dah mula rasa marah. Jadi Ayo pun tegurlah anggota dia. "Woi, diamlah. Korang ni macam budak-budak. Bau macam ni pun nak tegur." Bila Ayo dah tegur macam tu, semua anggota mendiamkan diri. Keadaan jadi sunyi pada masa tu. Yang kedengaran hanyalah bunyi-bunyi haiwan yang berada dalam hutan pada masa tu. Masa itulah, tiba-tiba terdengar satu suara daripada arah tengah bulatan tu. Suara tu adalah suara seorang lelaki bertanya sesuatu. "Mana kepala aku?" Bila terdengar je pertanyaan tu, serta-merta keadaan sekeliling berubah. Tadi masih lagi kedengaran bunyi-bunyi serangga, bunyi-bunyi haiwan hutan. Tapi sekarang ni, bila dah kedengaran suara ada lelaki bertanya kepala dia kat mana tadi tu, semua haiwan ni senyap. Betul-betul sunyi keadaan kat situ pada masa tu. Semua anggota company C berpandangan antara satu sama lain. Dan dia orang dah mula ketakutan. Tak berapa lama lepas tu, terdengar lagi suara lelaki tu bertanya daripada arah tengah-tengah bulatan. "Mana kepala aku?" Kali ni suara lelaki tu lebih kuat, lebih jelas, seakan-akan marah. Pada masa tu semua anggota dah menggigil ketakutan. Ayo pula pada masa tu dia pandang ke arah tengah bulatan. Bila dia pandang, memang dia nampak lah apa benda yang tanya tu. Apa yang Ayo nampak berdiri dekat situ adalah jelmaan lelaki yang tak ada kepala. Jelmaan tu memang serupa dengan musuh yang dia penggal tadi. Perut terburai dan tak ada kepala. Bila Ayo nampak lelaki tak ada kepala, perut terburai tu, Ayo pun serta-merta bangun. Bila Ayo bangun, Ayo bagi satu arahan dekat ke semua anggota company C. "Team, on my command, follow what I say." Ayo arahkan ke semua anggota company C untuk ikut apa yang dia sebut. Ayo pun mula membaca mentera menghalau hantu. Dan ke semua anggota company C ikut apa yang Ayo baca. Lagipun kebanyakan anggota company C ni memang orang Iban. Boleh jadi dia orang dah tahu apa yang Ayo baca. Jadi mudahlah nak ikut. Berkali-kali Ayo ulang bacaan mentera menghalau hantu tu. Selepas beberapa kali membaca mentera menghalau hantu, akhirnya lembaga tu menjerit seolah-olah kesakitan. Dan akhirnya lembaga tu hilang macam tu saja. Bila lembaga tu dah hilang, Ayo mengarahkan ke semua anggota company C untuk mula bergerak, berpatah balik ke arah kem kawalan sempadan. Lagipun pada masa tu, memang Ayo dan juga kumpulan dia tak jumpa saki baki pemberontak dalam skala 10 batu persegi. Jadi pada masa tu, Ayo dan juga keseluruhan anggota company C mula bergerak semula ke arah kem kawalan sempadan. Dia orang semua sampai dekat kem lebih kurang pukul 6 pagi. Bila dah sampai dekat situ, semua anggota pergilah ke kemah masing-masing berehat. Ayo pula pergi dekat kemah dia ambil kepala musuh yang dia penggal tadi. Dan pada masa tu, Ayo seorang diri pergi semula dekat lokasi yang dia penggal kepala musuh tu. Dia pergi seorang-seorang aja. Perjalanan mengambil masa 2 jam. Barulah dia sampai dekat situ. Bila Ayo dah sampai dekat mayat pemberontak yang dia penggal tu, Ayo tengok keadaan mayat tu sama macam dia tinggal dulu. Ayo ambil kepala mayat tu, dia letak dekat atas dada mayat. Lepas tu Ayo mula bercakap.
bercakap dengan mayat tu, "Aku hanya mempertahankan tanah air aku. Orang semua masuk ke rumah orang dan engkau nak bunuh. Korang semua nak bunuh tuan rumah. Sekarang ni aku dah pulangkan balik kepala engkau." Lepas tu Ayu cantas satu pohon kecil. Ayu bersihkan sampai tak ada dahan, tak ada daun. Kemudian Ayu pacakkan dalam keadaan terbalik. Pacakkan ke tanah. Dahan dan juga daun tu Ayu buat tutup. Buat tutup mayat musuh tu. Lepas tu barulah Ayu balik semula dekat kem kawalan. Bila Ayu sampai dekat kem kawalan, Ayu dapat satu perkabaran buruk. Ada seorang kawan Ayu ni yang bertugas di company A, cedera parah dalam satu pertempuran dengan pasukan pemberontak. Jadi pada masa tu Ayu rasa sedih lah. Dan lagi satu, Ayu dapat tahu company C akan dipindahkan ke lokasi lain. Bila Ayu dah masuk dalam kemah dia, Ayu pun berehat. Sedang berehat tu, Ayu ni terfikirlah, apa benda lembaga yang tak ada kepala tu semalam? Boleh jadi lembaga tu adalah belaan pemberontak yang dia penggal tu, ataupun memang jasad pemberontak yang dia penggal tu dirasuk oleh sesuatu. Dan memang betul-betul jasad yang tak ada kepala tu berjalan dekat diorang, dekat kumpulan diorang, dan menakut-nakutkan keseluruhan anggota company C. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.